Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bab taat kepada ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, bererti mereka telah mempertuhankan mereka. Faham tak tajuk ni? Apa dia? Kalau kita taat kepada seseorang, ulama ataupun pemerintah, dalam mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Allah Ta'ala kata benda tu halal, kita kata benda tu haram. Ataupun menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Guru dia, tok syekh dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya, guru dia buat zina. Dia kata zina tu haram. Dia kata tak apa, guru kami lain martabat dia. Dia martabat makrifat. Kamu ni martabat syariat lagi, maka kamu haram berzina. Guru kami berzina tak apa. Aish. Ni ada macam tu. Ada tak berlaku? Berlaku banyak dah. Ya. Kubur dilarang ditinggikan. Nabi mengharamkan kubur ditinggikan, dan diletakkan lampu, dan ditulis, dan dibuat binaan yang tinggi, di plaster dan disimen. Kata, itu orang biasa. Orang wali-wali tak apa untuk dibuat macam tu. Nampak tak? Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nabi SAW melarang daripada kubur dijadikan tempat ibadah, masajid. Dia kata, tak apa, guru kami wali, kalau buat pun tak ada masalah. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Macam mana contoh mengharamkan apa yang halal? Kita mengharamkan apa yang halal. Halal, maka kambing yang disembelih dengan nama Allah Ta'ala. Tak, kalau kambing itu telah dinazarkan untuk tok wali tersebut, tak boleh kita makan. Halal untuk kita kahwini mana-mana wanita yang bukan mahram kita. Kita masuk nikah dengan cara yang betul, halal kahwin. Tak, selagi guru tak bagi endorse, tak halal kahwin. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Ni ada setengah tu ta'asub, nak kahwin, nak menikah, kata guru kami tak bagi izin lagi, guru kami tak bagi izin ni. Siapa kata nak menikah kena ada izin guru? Nak scan dulu. Memang ada pun berlaku tu. Nak scan dulu berlaku di tempat saya, kampus saya. Satu hamba Allah, budak perempuan ni minat seorang lelaki nak berkahwin. Bapak dia panggil dia dengan tok guru dia. Lelaki tersebut dengan tok guru dia scan. Macam mana? Tak kahwin dengan lelaki ni. Kecewa budak perempuan. Sebab dia ada masalah apalah dalaman apa semua. Biar saya nak scan tok guru. Siapa ada ilmu scan kat tok guru, biar saya scan. Tok guru ni ada masalah hati kat, terus kahwin dengan dia. Agak sedap dia nak scan orang. Nabi SAW dah scan. Kalau nak scan, Nabi SAW dah scan dalam penduduk Madinah dulu dah. Scan, mana munafik tolak tepi. Scan. Munafik ada banyak tak? Munafik ada banyak. Dia ada senarai berapa orang? 12 orang je ada. Tak benar orang kata yang Huzaifah Al-Yaman ada senarai semua. Bukan. Yang ada senarai pada Nabi SAW, daripada Huzaifah Al-Yaman, penyimpan sejarah Nabi, penyimpan rahsia Nabi itu, hanyalah 12 orang munafik sahaja yang ada senarai dia. Bukan seperti mana yang orang ramai selalu dengar, itu semua ada senarai. Bukan. Dalam 12 orang tu, Omar rasa dia termasuk dalam 12 orang tu. Na'udzubillah, Masya Allah. 12 orang je. Yang lain Nabi tak tahu. Lepas bila perang Tabuk, balik perang Tabuk, orang semua minta maaf. Nabi kata, aku maafkan. Bila sampai Ka'ab bin Malik, tak boleh, aku tak boleh tipu. Dia beritahu sebenar kan. Dia kata, kamu urusan kamu, tunggu Allah Ta'ala berputusan apa dia untuk kamu. Kalau Nabi SAW dah tahu dah, boleh scan awal-awal. Nabi dah tahu, dah scan dah. Yang kata kau ni bohong, alasan dia bohong scan. Buat hukuman kat atas dia. Bukan susah sangat nak scan.
Nabi lebih berhak untuk mengetahui. Kerana betul Nabi kata, kalau aku tahu benda gaib, lastakthartu minal khair, aku akan dapat banyak benda yang baik daripada benda tersebut, daripada benda-benda gaib tadi. Kalau Nabi tahu benda gaib, Nabi tak ambil tahulah, Hamzah elak nanti kejap lagi Wahsy nak baling. Oh, Wahsy menyorok kat belakang pokok tu okey, siap kau. Tu Wahsy yang bunuh Hamzah. Nabi dah bagi tahu pada Wahsy, siap, ready. Kalau tahu Nabi ada ilmu gaib, saya perang Uhud tu Nabi tahu dah, jangan turun apa, dia kata kejap lagi nak naik tu, kejap lagi nak naik ke bukit. Ambil kita lagi dulu. Nabi dah tahu kan. Kalau Nabi tahulah benda-benda gaib ni semua, selesai masalah. Sebab tu kita kata dalam bab ni, mentaati ulama dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal adalah satu bentuk mempertuhankan mereka. Kita tengok dalilnya, mungkin Ustaz Abu Khadijah dah baca dah, iaitu kisah beberapa hadis Nabi SAW. Dan hari ini kita akan baca syarah huraian ni, penjelasan. Surat 724, bab penjelasan, man ata'a al-ulama, siapa yang taat ulama wal umara dalam mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal, maka dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan. Kita disuruh tak untuk taat ulama? Soalan yang pertama, kita disuruh untuk taat ulama. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah dan taatlah Rasul dan ulil amri. Kata Ibnu Abbas, ulil amri itu ya termasuk di dalamnya ialah ulama dan pemerintah. Pemerintah dan ulama. Tapi ketaatan kita kepada mereka terhenti kepada dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Siapa yang mentaati amiri, iaitu orang ketua lantikanku, faqad ata'ani, maka dia telah taat aku. Siapa yang menerhaka kepada wakilku, tentera, apa kita kata, apa, ketua yang aku lantik, maka dia telah derhaka kepadaku. Dan siapa yang derhaka kepadaku, maka dia telah derhaka kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW menghantar satu pasukan untuk dalam satu ekspedisi. Dalam macam mana dalam mereka ni, urusan mereka nak buat ekspedisi tadi, sebahagian daripada pengikut-pengikut dia tak taat kepada ketua mereka. Lalu ketua mereka tak buat hati, kata malam ni kumpulkan kayu api semua. Lalu kumpulkan, dia buat api besar. Dia kata kamu yang tak taat tadi masuk. Sebab Nabi kata siapa tak taatku, maka seolah dia tak taat Allah Subhanahu wa taala, dah kepada Allah Taala. Lalu sebahagian mereka tak masuk. Tak nak masuk. Kami tak nak masuk dalam api tersebut. Mana nak bunuh diri. Dia tak nak masuk. Lalu lepas ketua tu dah reda sikit perasaannya, dia kata jom kita jumpa Nabi. Nabi kata kalau kamu masuk ke dalam api tu, kamu takkan keluar selama-lamanya. Nabi kata apa? Kalau kamu tadi, pengikut tadi masuk dalam api tadi, kamu takkan keluar selama-lamanya. Maksud dia apa? Maksud kalau kita taat pemerintah dalam perkara yang bukan ma'ruf, taat perkara dalam perkara maksiat, bunuh diri maksiat tak? Maksiat lah. Maka di situ kita kata kita telah taat kepada, dalam ketaatan masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena Nabi sambung lagi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca tajuk ni dah faham dah. Tak boleh mana-mana ulama kita taat dia selagi kalau benda ulama tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Dekat sinilah ulama telah meletakkan kaedah yang jelas, iaitu kalaulah ada pendapat satu ulama bertentangan dengan hadis tu secara jelas, jelas-jelas hadis tak boleh buat, kemudian ada pendapat ulama kata boleh, kat sini kita kata kita tolak pendapat ulama tersebut. Tapi pastikan hadis itu sahih dan disepakati para ulama. Ya, faham tak? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau nampak aku punya pendapat bertentangan dengan hadis Nabi, maka campaklah pendapat aku. Kata Imam Malik, yang kata Imam Malik, setiap kata-kata dia ditolak dan diambil melainkan kata-kata pemilik kubur ini. Kata Abu Hanifah, tidak halal bagi seorang untuk mengambil pendapatku melainkan dia tahu daripada mana aku ambil, daripada Quran dan sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila dia keluar dan ada orang beritahu, wahai Imam Syafi'i, ada hadis sekian yang bertentangan dengan pendapat dia. Kata anak murid dia, macam mana wahai Imam Syafi'i, nak ambil tak pendapat
Nak ambil pendapat kau ke nak ambil hadis ni? Apa kata Imam Syafi'i? Kau nampak dalam kepala aku ni ada topi padri ke? Kau nampak aku ni pakai baju ni ke? Baju rabai ke? Pakai topi rabai ke? Ambil lah hadis tu, tinggalkan pendapat aku. Nampak? Konsep dia mudah. Konsep dia mudah, tapi tidak semudah yang disangkakan. Sebab banyak orang menentang. Dia kata bila bagi hadis, dia kata tak, guruku kata sekian dan sekian. Bila kita bagi hadis kata Nabi larang sekian, dia tak boleh, guruku kata sekian dan sekian. Mazhab tapi, mazhab lain-lain semua keluar. Mazhab tapi, mazhab guruku, mazhab tapi, tu mazhab tapi kan? Sikit tapi. Bagi hadis Nabi tapi ustaz. Kan? Kita kata jangan menentang kiri, tapi ustaz, saya memang kidal. Contohnya. Jangan apa kita kata? Tapi niat ustaz, tapi niat saya baik ustaz. Tapi maksud tapi lagi. Bila kita kata kubur jangan tinggi kan, tapi ustaz, orang lain buat. Itu maksud tapi. Hello, maksud tapi. Adik, maksud tapi. Buka kitab fiqh. tak jumpa. Maksud tapi tak ada. Kitab fiqh tak ada maksud tapi ni. Tapi di masyarakat kita. Itu yang mikir kuman lah, macam Ustaz Halim Hassan kata kena kuman tu. Tapi sebelum kuman tu tapi dulu tu, dia nak lawan tu tapi tu. Nabi SAW buat macam ni, tapi dia kata ini bahaya. Ini sebab itulah kita akan baca dalil yang pertama ni, kita kisah Ibnu Abbas. Mari kita baca. Kerana firman Allah, mereka menjadikan orang-orang alimnya ittakhadhu ahbarahum wa ruhban, rahib-rahib mereka. Rahib-rahib maksudnya apa? Ahbar dan ruhban. Ada yang kata dia buat macam ni, ada yang kata ahbar tu orang Yahudi, ruhban tu pendeta-pendeta daripada Kristian. Boleh juga dikatakan ruhban itu ialah orang yang duk beribadah pada waktu kuat ibadah, mengasingkan diri. Itu ruhban. Mak tu kata apa, para sahabat kata ruhban fil lail wal fursan fil nahar. Setengah kata-kata orang famous kata ahli hikmah, dia kata apa? Para sahabat itu ruhban fil lail, ahli ibadah pada waktu malam, ruhban. Wa fursan fil nahar, iaitu dan harimau pada waktu siang. Malam nangis minta mata, siang garang macam Umar Al-Khattab, tegas. Kita terbalik, malam garang, malam pagi lembik dengan orang kafir. Tak, malam gol apa tak gol ni marah. Kau main garang, gol lecek lah, siang ngantuk, lemah yang orang kafir. Itu kita orang kita lemah terbalik. Jadi kita kat sini kita kata, sebagai ulama kata ruhban itu ialah bid'ah yang mereka cipta sendiri, iaitu tidak berkahwin, tidak tidak bercampur dengan orang. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, warahbaniyatu ibtada'uha. Dan itu rahbaniyah itu sikap tak kahwin dan apa semua ni, tak campur orang semua, ialah ibtada'uha. Siapa yang mereka mencipta dia, orang Kristian yang cipta bid'ah ni. Jadi kalau kita ada orang Melayu pula, ada orang Islam buat reka bid'ah yang sama. Sebab apa tak nak kahwin? Sebab aku nak merapatkan diri kepada Allah. Bid'ah. Sama menjadikan tidak berkahwin sebagai cara nak merapatkan diri kepada Allah, ia satu bid'ah, haram. Kau tak kahwin sebab apa? Tak ada jodoh lagi. Itu tak ada masalah. Sebab tak kahwin, saya nak habiskan PhD saya dulu. PhD saya yang ketiga. Tak apa nak buat macam mana. Itu isu lain. Tapi dia kata itu isu yang berbeza. Tapi kalau dia memang sengaja, dia kata ibadatan, jadikan ibadah, maka itu satu bid'ah. Seperti yang dilakukan oleh padri-padri Mong, ada buat tak Mong macam tu? Ada juga kan, tak nak kahwin, tak nak pakai slipper kerana nak mendapatkan diri kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan, tak boleh. Apa naik gunung, betapa dalam gua, apa semua, apa sahaja benda yang kamu rasa nak merapatkan diri kepada Allah Ta'ala bukan cara Nabi SAW, maka ia adalah bid'ah. Tu ada ulama kata, apa hukum pakai selipar putih ketika umrah? Harus hukumnya, asal hukumnya harus pakai selipar putih kan. Pergi umrah, orang putih kan, orang pergi umrah semua pakai selipar putih kan. Dia tak nak pakai selipar lain lah, selipar Jepun getah yang putih tu nak pakai. Kalau setengah negeri tu semua putih je. Bila susun ada tak tahu siapa punya selipar lagi dah.
Contohnya. Jadi, tapi kalau dia kata apa, kita putih sebab lebih berpahala. Ini masalah. Kasihnya ada bid'ah. Sama dengan wanita-wanita yang pergi umrah. Bukan saya nak ni kan, tak mahu saya sebut semua nak pergi ke kedai, nak cari dekat Shah Alam lah, PKNS lah, kat mana-mana, Munawarah apa semua, nak cari mesti nak pakai putih semua. Tidak, bukan syarat untuk pergi umrah semua perempuan kena pakai putih. Pakaian perempuan pakai sekarang ni boleh pergi tawaf. Tapi mesti nak cari yang tu. Kenapa apa? Barulah pahala lebih. Tidak, tak ada pahala lebih pakai macam tu. Bahkan pakai putih ni orang lelaki je pahala. Orang perempuan tak ada pahala putih. Orang perempuan lagi gelap lagi bagus. Lagi murah. Kalau terang dia lebih menzahirkan bentuk badan mereka. Lebih gelap, lebih lagi jauh kita tak nampak. Macam orang gelap dari jauh dengan orang Afrika, nampak tak hidung dia mancung ke tak mancung? Kan? Nampaknya sama dari jauh. Kan? Tak ada orang Afrika ni. Contohnya lah, maksudnya lagi tak nampak. Kalau orang tu pakai gelap semua, dia tak nampak bentuk badan dia. Okay? Jadi siapa yang beriktikad bahawa siapa yang pakai putih tadi ada untuk perempuan lah, untuk pahala lebih, tak ada pahala. Maka boleh jatuh kepada bid'ah. Okey, faham kat sini. Kasih kata dan juga mereka membutuhkan Al-Masih bin Maryam. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibn Maryam. Wa ma umiru, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maha suci Allah daripada mereka persekutukan. Sebab tu kita perkataan maha suci tu biasanya Allah Ta'ala sebut bila dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan orang musyrik ataupun orang kafir, dia menisbahkan benda-benda yang tak elok kepada Allah Ta'ala. Kan? Subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Mereka cakap Allah Ta'ala ni ada tangan, Allah Ta'ala kata tak ada. Mereka kata Allah Ta'ala ni sekian, ada partner, Allah Ta'ala subhanallah, subhanallah. Ya. Tafsir ayat ini telah disebutkan dalam matan kitab At-Tauhid oleh penulis rahimahullah ketika menyebutkan hadis Adi bin Hatim. Okey. Dan seterusnya, wa qala Ibnu Abbas, yushik an tanzila alaikum hijaratu minas sama'. Aqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakr wa Umar. Kata Ibnu Abbas, hampir kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku menuturkan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Kalau tengok ni seolah-olah macam takkan Abu Bakar dengan Umar cakap benda yang salah pula. Hadis ni faham tak? Ibnu Abbas bacakan satu hadis Nabi. Mereka kata Abu Bakar dengan Umar buat lain. Ibnu Abbas dengar ni tak puas hati, dia kata, aku kata qala Rasulullah, kamu kata Abu Bakar dengan Umar. Soalnya Ibn Abbas kata tak boleh lawan cakap Nabi walaupun dengan kata Abu Bakar dan Umar. Tapi isu dia bukan yang Abu Bakar dengan Umar lawan cakap Nabi. Nanti orang Syiah pakai pula hadis ni nanti. Kalau kita silap faham nanti, orang kata nampak tu memang confirm lah ni. Ibn Abbas mengkonfirmkan bahawa memang Abu Bakar dengan Umar ni memang lawan cakap Nabi. Bukan, jangan silap faham. Baca dulu hadis ni habis-habis. Dia ada kisah bawah ni. Apa kisah kita baca? Yushik, hampir, dengan dhammah di awal dan shin berharakat kasrah, maksudnya dekat dan cepat. Maksudnya hampir saja tadi yushik. Ucapan ini dari Ibnu Abbas. Dengar betul-betul. Sebagai jawapan terhadap orang yang berkata kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu tidak berpendapat adanya tamattu' dengan berumrah sampai haji, dan keduanya berpendapat bahawa haji ifrad lebih utama. Yang ini kita kata perbezaan pendapat dalam masalah fiqh lah maksudnya. Abu Bakar dengan Umar, dia punya pendapat, dia kata tak salah semua buat tamattu'. Kalau semua buat tamattu', nanti pada hari nanti kosong, nanti orang tamattu' umrah dulu. Tahu tak? Orang umrah dulu apa semua kan kosong, orang tak ada orang tawaf dah. Sebab semua dah tawaf tadi, nak tunggu hari ke-8 tu je, hari tarwiyah tu. Jadi Abu Bakar dengan Umar kata, biarlah buat juga ya haji ifrad ke. Saya pendapat Abu Bakar dengan Umar ni tidaklah bertentangan dengan
hadis Nabi SAW. Dan Nabi pun sebut tamattu' keutamaan afdal. Cuma yang Ibn Abbas tak puas hati bila bagi hadis Nabi, asal kau tolak dengan pendapat Abu Bakar dengan Umar? Patutnya kau cakap macam ni. Betul tu wahai Ibn Abbas, hadis tersebut. Betul pendapat kamu. Cuma kita kata Nabi juga memberi keluasan untuk buat haji dalam bentuk yang lain, untuk haji ifrad dan juga haji kiran. Haji kiran dia buat haji gabung sekali tu. Sampai habis dia tak buka-buka dengan ihram. Kalau sampai awal sampai habis dia tak buka. Dia juga haji ifrad. Cuma Nabi, kenapa Nabi tak buat haji tamattu'? Sebab Nabi kata aku dah bawa kambing. Kalau lah Nabi kata kalau lah aku tak bawa ni, aku dah buat haji tamattu'. Sebab itulah kata para ulama kita, Ibn Taymiyah dan lain-lain kata, kalau orang daripada jauh yang tak bawa apa-apa hadyu, tak bawa binatang ternakan, maka digalakkan buat tamattu'. Adapun orang yang pada tahun tersebut dah buat umrah, dah apa, pada tahun yang sama juga dia pergi haji, maka kata Ibn Taymiyah rahimahullah, bagus dia buat ifrad. Bagus dia buat ifrad, kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi kat sini nampak kata apa? Sementara Ibn Abbas berpendapat bahawa tamattu' dengan umrah sampai haji adalah wajib. Ini pendapat Ibn Abbas Ibn Abbas faham hadis tadi, kalaulah aku tak bawa, aku dah buat dah. Maksud seolah-olah Ibn Abbas berpendapat bahawa benda tu wajib. Jadi kat sini apa kesimpulan kita boleh buat? Bahawa para sahabat radhiyallahu anhum pun berbeza masalah fiqh. Para sahabat pun berbeza masalah fiqh. Sebab itulah kita dalam masalah fiqh janganlah ketegak sangat. Orang Penang kata ketegak apa masalah? Jangan ketegak sangat. Jangan nak bergaduh tak tahu pasal. Kalau ada orang dia pilih untuk buat haji ifrad, apalah, janganlah kita tamattu'. Afdal. Kamu tak ikut sunnah Nabi. Bila tuduh kamu tak ikut sunnah Nabi, itu problem. Kalau masalah khilaf, dia kata masalah gerak jari tak gerak jari. Seorang tu tak gerak jari, dia buat macam ni je. Kalau orang dia kata, apa ni tak sunnah gerak jari, kamu ni tak ikut sunnah. Problem tu, problem. Tak ada masalah. Sebab dua-duanya ada asalnya, ada pendapat, ada asal. Selagi dia ada dalil nas, setiap pendapat tu ada dalil nas. Dan ada perbezaan pendapat di kalangan salaf, ulama salaf. Para sahabat dah berbeza pendapat, maka kita hormat pendapat tersebut. Tapi kalau salaf tak berbeza pendapat masalah tu, tiba-tiba datang orang zaman moden datang, kita berbeza pendapat, ini kita buang jauh-jauh, kita pijak-pijak je. Ya, salaf tak pernah berbeza pendapat tentang wanita tidak boleh jadi imam. Tapi dia datang, hamba Allah Ta'ala datang dari mana tadi dalam dunia ni, tiba-tiba keluar, perempuan boleh jadi imam. Itu kita pijakkan je pendapat ni. Ulama beratus-ratus tahun berpendapat, majoriti ulama berpendapat bahawa masalah muzik tu benda yang haram. Ada satu dua pendapat yang kata boleh. Kemudian dia nak zahirkan pendapat inilah pendapat yang sebenarnya. Tu letak dalam dia punya Facebook dia, orang main muzik. Kamu kalau tak setuju pun pendapat yang muzik ni, tapi janganlah kita buat macam tu. Mana pendapat kalangan ulama yang banyak kata haramkan muzik ni? Yang satu Yang ketiga, kalaulah khilaf tu khilaf yang lemah, khilaf yang lemah maksudnya satu dua je yang sebut benda tu, yang majoriti hampir 80%, 98% kata yang lain, maka kita bersama dengan yang kuat, majoriti yang banyak tu. Walaupun kita kata macam ni, tak semestinya pendapat majoriti tu yang paling sahih, satu benda yang paling dekat dengan nas, tak semestinya. Tapi kalau ada ramai pendapat majoriti macam tu, jangan pula kita kata itu pendapat majoriti tadi tak ikut sunnah. Mana boleh. Itu juga tak benar. Sebab tu para ulama dalam masalah fiqh, para sahabat berkhilaf dalam masalah fiqh. Jadi kita ada berkhilaf dengan masalah fiqh juga. Tapi selagi mana khilaf tersebut ada sandaran nas. Betul, Ustaz Ridwan Rajendra selalu disebut, dia kata kena tengoklah khilaf tu macam mana. Khilaf tu, kalau khilaf tu daripada khilaf yang dhaif, maka kita tolak yang khilaf yang dhaif tu syadz, pendapat yang ganjil sekali dalam masalah tu, pendapat tu paling ganjil sekali.
Ini tak nafi. Contoh pendapat Syekh Albani rahimahullah dalam masalah emas. Kata wanita yang pakai emas dalam emas yang berkalung tu, bagi dia tak boleh. Sedangkan majoriti jumhur ulama atas Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin kata boleh. Tapi kalau kita yang pegang pendapat Syekh Albani, nak pegang, fadhal, silakan. Tapi kamu tak boleh kata pendapat yang kata oleh Syekh Uthaymin jadi tak sunnah. Itu masalah. Itu masalah. Betul dalam masalah ni kita faham ya. Cuma Ibn Abbas yang diiktirafkan dia, sebab apa? Dia bagi dalil, kamu lawan terus cakap Abu Bakar dan Umar kata. Itu adab dengan nas tak ada. Patutnya diterima dulu. Ya betul Ustaz, nas tu ada. Cuma ada perbincangan ulama' dalam cara memahami nas ni. Itu cara adab dia. Sebab tu kita adab dengan hadis Nabi. Dia kata Nabi SAW kata macam ni. Kata itu tak betul, kata Imam Nawawi. Jangan kata macam tu. Itu tak ada adab dengan nas. Lepas tu baca kitab Al-Majmu'. Dia sebut memang banyak pendapat anak murid Imam Syafi'i sendiri yang berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i. Walaupun dan mereka masih dalam mazhab Syafi'i. Kerana hormatkan kepada nas tadi. Contoh Imam Nawawi rahimahullah dalam masalah anjing. Jika saya tak silap baca, Imam Nawawi rahimahullah juga pendapat bahawa kalau luar anjing tu tak dibasuh 7 kali, air liur je basuh 7 kali, yang luar tu dibasuh macam biasa saja. Basuh macam biasa, macam basuh janji biasa. Kata Imam Nawawi rahimahullah mengatakan babi tidak dibasuh 7 kali macam anjing, sebab nas tak sebut, nas sebut anjing saja. Jadi kat sini nak kata Imam Nawawi tak sunnah. Sebab tu kita jangan lompat daripada satu ta'assub ke ta'assub yang lain. Faham tak? Orang kata orang ni semua ta'assub mazhab Syafi'i ya. Tiba-tiba dia ta'assub pendapat Syekh Albani rahimahullah. Tak boleh juga macam tu. Tak boleh jadi tu, tak boleh. Kita kena hormat dalam mazhab Syafi'i. Tapi akidah tak ada cara lah. Sebab para sahabat, kata Syekh Rabi' Al-Madkhali rahimahullah dalam tafsir, dalam huraian kitab Ushulus Sunnah, dia kata, ada orang tanya dia, wahai Syekh, ada tak para sahabat berbeza dalam masalah akidah? Dia kata, hasya wa kalla, demi Allah, dia kata, mana boleh. Para sahabat tidak akan berbeza dari segi masalah akidah. Nak pula usul-usul pokok akidah. Masalah yang faham. Sambung lagi, ia berkata, jika dia bertawaf di Kaabah dan bersa'i antara Safa dan Marwah 7 kali keliling, maka ia tidak lepas dari umrahnya, mahu atau tidak mahu. Kerana ada hadis Suraqah bin Malik ketika Rasulullah menyuruh para sahabat supaya mereka menjadikannya umrah dan tahallul bila telah tawaf di Kaabah dan bersa'i antara Safa dan Marwah. Suraqah berkata, wahai Rasulullah, apakah ini hanya untuk tahun ini atau untuk selama-lamanya? Beliau menjawab, untuk selama-lamanya. Maksudnya bagi sebagian para sahabat yang masuk untuk haji ifrat tadi, Nabi suruh tukar jadi tamattu'. Jadi sebab Ibn Abbas berpendapat bahawa tamattu' tu lebih layak untuk dibuat. Wallahu a'lam, kita kata ni beza pendapat. Namun kita kata telah sepakat para ulama, kita jumhur ulama berpendapat bahawa memang ada pilihan untuk buat tamattu', qiran dan ifrat. Maka dari itu tidak ada alasan bagi orang yang dimintai fatwa untuk melihat pendapat para ulama dan apa yang dijadikan dalil oleh setiap imam dan mengambil pendapat mereka selama ada dalil, bila ia memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Maksudnya kalau kita ada mampu tengok dalil mana yang lebih sahih, kita ambil dalil yang lebih sahih. Cuma kalau orang akan kata, korang ni puak-puak ni macam pandai hadis, dia kata sahih tak sahih. Yang hukum sahih tu bukan kita, wahai sahabatku yang dicintai. Yang hukum sahih itu bukan aku yang hukum sahih tersebut. Yang hukum sahih itu para ulama. Jadi dia dah sahih bertentangan dengan pendapat kamu, pendapat ulama kamu, maka kita ambil hadis yang sahih. Wa ma dzambu, apakah dosa kami nak ikut hadis tadi? Tu kita tengok buat-buat ni. Itu kata Ibn Qayyim dalam Syarah Nuniyah, dia kata, apakah dosa kami ni dalam mengikut hadis-hadis Nabi dan tak ikut pendapat ulama kamu? Patutnya kamu juga hormat tu. Allah, kalau ikut hadis ikutlah, tapi aku pendapat ulama aku macam ni. At least macam tu pun dah lagi bagus. Tapi dia kata, puak-puak ni baca hadis tapi menolak pandangan ulama, itu yang dia buat fitnah Yayasan Taklim tu.
Seorang sahabat kita menceritakan bahawa Yasin Taklim, dia kata, Yasin Taklim tu semua ustaz-ustaz dia semua benci ulama, menolak pendapat mazhab Syafi'i. Ustaz Ali ajar kitab Syafi'i hari Rabu malam, menolak pendapat Imam Syafi'i. Kita baca kitab tafsir Ibnu Katsir, macam mana tolak pendapat Imam Syafi'i? Betul para ulama. Kita baca kitab Ustaz Dr. Basit tu, Mukhtasar Minhajul Qasidin tu, kitab Ibnu Qudamah tu, bukan ulama, bukan mazhab Hambali, ulama lah tu. Kita baca kitab tadi Sahih Muslim, bukan ulama, Sahih Muslim. Kamu tu yang baca kitab ulama kamu je. Lepas tu kamu tak nak tengok ulama yang sebelum kamu. Tuduh Yasin Taklim ni tolak ulama, tuduh Yasin Taklim ni apalah, tak tolak mazhab. Dia kata fitnah. Macam mana fitnah dia sama juga kena kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab dituduh sebagai orang yang menolak mazhab. Syekh Muhammad Abdul Wahab menolak pendapat ulama. Padahal kitab dia semua penuh dengan pendapat ulama, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata benda ni kita kena perhatikan. Cuma bezanya kita tak ta'assub, kita tidak membuta-tuli ikut, walaupun kita nampak pendapat tersebut telah bertentangan dengan nas dalil yang jelas. Dan alhamdulillah tidak ada mazhab, khususnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yang pendapat mereka yang jauh daripada dalil. Tak ada. Hatta dalam masalah air dua kolah tak dua kolah, ada lagi nas dalam tu, cuma cara faham tu berbeza. Hatta dalam masalah apa, masalah bila kita musafir, apa, 2 marhalah tak 2 marhalah, 3 hari tak 3 hari, semuanya masih lagi ada dalam nas. Dapat ulama kamu yang tak ada nas, pergi kubur bawa bendera tu buat apa? Pergi kubur bawa bendera, nak tengok? Nanti pergi tok buka tu dulu tu. Nampak? Bendera, banyak bendera, bendera merah, bendera biru. Kita 2 bendera je, biru dengan yang mata tu, hijau tu. Bukan hijau, yang tu lagi tu. Kita ada 4 bendera. Ini dalam kita tengok buka Sufiyah H tu. Sufiyah H tu, nak pergi tengok. Bendera banyak ni pergi kubur. Masuk bendera dalam kubur Nabi Hud. Gempak tu cara dia buat tu. Sentak tu, masa di jalan dia lari, 4 tu, bawa tu bendera, sok masuk dalam kubur. Hebat dia. Hebat. Lepas tu kita kata ini, Allah Ta'ala berfirman, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, fa in tanaza'tum fi syai'in, ayat ni Al-Nisa tu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul wa ila rasul. Maka kalau kamu bertempung dalam satu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah, ila Allahi war rasul. Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada Quran. Kembali kepada Rasul maksudnya kembali kepada hadis. Tapi kena ingat, kembali kepada Quran dan hadis dengan cara kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Itu kena ingat. Kita bila kita baca Al-Quran dengan hadis, biar faham kita faham sahabat radhiyallahu anhum. Jangan ikut faham kita. Ini masalah. Sebab semua puak yang sesat, semua mengaku ikut Quran dan hadis. Macam saya sebut dululah, puak-puak yang kuburi ni, yang sembah kubur ni, ingat mereka tak ada dalil ke? Ingat mereka tak ada dalil? Mereka ada dalil. Banyak dalil orang kata kenapa tak ada ni, buat hadis satu dua hadis. Lama kita kata mana dalil tak sahih, kisah-kisah yang tak betul, hadis yang salah difaham, dia salah faham hadis tersebut. Macam contohnya hadis yang paling jelas sekali, Nabi kata apa? Allahumma la taj'al qabri 'ida. Kataku janganlah kamu jadikan, Nabi kata la taj'alu qabri 'ida. Nabi kata kat para sahabat dia, jangan kamu jadikan kubur aku ni 'idan. Eid ni apa? Hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha. Maksudnya apa? Pesta yang disambut, keseronokan. Tapi puak tu dia faham terbalik. Dia kata jangan kamu jadikan kubur kami tempat Aid. Maksudnya hari raya berapa kali sambut setahun? 2 kali, hari haji dengan hari puasa. Maksudnya janganlah sambut 2 kali je, sambut banyak kali. Allahu Akbar. Macam mana kau faham hadis ni? Itu yang dekat area-area masa maju, tak nak sebut nama. Satu masjid tu tiap-tiap bulan buat tu Maulid Rasul.
tiap-tiap bulan buat Maulid Rasul. Sebulan sekali datang. Tiap minggu pula. Allahu Akbar. Dia dah makin ramai, dia seronok. Semua gendang. Gendang. Nampak tak? Pakai hadis. Kita kata, apa nak bezakan? Kalau sebab kita kadang masyarakat kita confuse. Ustaz, dia ni pun pakai hadis, Ustaz. Dia ni pun pakai hadis. Keluar dalam Facebook ni, dia orang pun pakai hadis juga. Ni pakai hadis juga. Ihsan Taklim mengaku pakai hadis. Yang itu mengaku pakai hadis. Ustaz ni kata ikut sahabat. Dia orang kata ikut sahabat. Kita kata, tengok kau punya kefahaman tadi tu betul tak ikut sahabat. Yang kamu tafsirkan hadis tadi, la taj'al qabri 'ida, la taj'alu qabri 'ida, jangan jadi kubur aku 'id tadi. Buka kitab apa yang ulama faham daripada hadis tersebut. Kalau kita buka kitab, kita akan dapati para sahabat radhiyallahu anhum kata, jangan jadikan kubur Nabi itu tempat sembahan, jangan jadi pesta-pesta, jangan jadi tempat-tempat yang macam yang kamu lakukan ni. Ada tafsir Quran, boleh tengok. Dia kata dalam tafsir Quran kata boleh buat binaan dalam masjid. Boleh masjid atas kubur. Apa dalil dia? Surah Al-Kahf tu. Bila Ashabul Kahfi tu kan dia bangkit lepas tu mati, raja tu apa? Wa banu alaihim masjida. Binalah kat atas masjid. Allah Taala tak kutuk pun. Pandai dia pakai dalam Quran. Maksudnya Allah Ta'ala tak mengutukkan tindakan mereka, tak kata perbuatan mereka ini syirik. Kita jawab balik, apa? Itu syariat siapa? Itu syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad ke? Mana kamu nak letak hadis Nabi yang Nabi melarang buat binaan atas masjid, bina masjid atas kubur tadi? Tuan-tuan boleh tengok sini, Sufiyah Hish sekali lagi. Saya tengok Sufiyah Hish tu. Hish tu maksudnya Hadramaut. Hish tu maksudnya Hadramaut. Kenapa? Sufi Hadramaut. Sekarang sekolah ni pun nak ikut-ikut dah. Kesian. Ikut tarikat Sufi di Yaman. Tarikat Sufi di Yaman. Dan mereka duduk sama sekali bersalam-salaman dengan tarikat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah Nazim Haqqani. Buka nazimtuyu.com. Haqqani tuyu ke nazim tuyu, tak kisahlah macam mana, lebih kurang. Tengok dalam tu apa dia buat. Guru dia bertapa dalam Masjid Nabawi 2 tahun tak keluar-keluar, berzikir je, tak makan, minum air je. Abu Hurairah tak makan, melipat-lipat badan dia. Lapar sangat, sampai orang kata, orang tuduh dia gila. Lapar sangat, dia melipat sampai dia pergi rumah sahabat nak minta makanan. Takkan Abu Hurairah lagi rendah martabat daripada tok guru kau ni, Dagestani ni. Buka website dia, buka, tuan baca sendiri. Bila kita letak tu kata pembohongan, dia bohong hati kita. Yang buat tu kau sendiri. Sufilife.com, buka sufilife.com. Astagfirullahalazim, tu tak boleh bagi tahu. Website bedah yang buka, nanti dia hit banyak. Dia terang dia sebut benda ni semua. Sujud kaki guru mereka. Dia katakan kamu kenapa sujud, mana boleh sujud ke atas manusia. Dia kata habis tu yang Nabi Yusuf tu anak adik-adik dia sujud kat dia. Pakai dalil juga Quran. Quran tuan-tuan, bukan tak ada Quran, pakai Quran. Kan Al-Quran kata inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitumul sajidin. Aku lihat bintang, matahari dan bulan dan 12 bintang semuanya sujud kepadaku. Jadi semua makhluk sujud dekat dia. Adik-beradik dia sujud dekat dia. Habis tu tak, kenapa boleh sujud pula? Ni Nabi. Lagilah Quran kata mereka sujud kepada, boleh pula. Itu malaikat sujud ke Adam boleh. Nampak tak? Pakai dalil tak? Pakai dalil. Tapi adakah cara mereka faham dalil macam tu? Nabi SAW, Nabi duduk semua orang berdiri pun Nabi dah marah dah. Betul tak? In kittum anifan la taf'aluna mithla Faris wa Rum. Kamu baru saja buat perbuatan macam orang Parsi dan Rom. Bila raja-raja mereka duduk, mereka semua bangun. Ini pergi cium. Boleh tengok lagi, sekali lagi Sufiyah Hish, sekali lagi tengok. Cium kaki.
Apa nak jadi kita tu, umat kita macam ni? Kita tak boleh menang. Kita tak boleh menang. Pecahan tu akan sentiasa akan berlaku. Kita tak boleh nak bersatu dalam masalah macam ni. Bersatu kita tak apalah, kita maafkan. Mana yang kita berbeza, kita maafkan. Mana kita sama, kita bersepakat. Nata'awan fi maktafaqna. Kita bersatu dalam perkara yang kita sepakat. Perkara yang kita tak sepakat, kita maafkan. Wa na'dzir ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Dan kita mengampunkan di antara satu sama lain, maafkan dalam perkara yang kita berbeza. Mana boleh macam ni? Mana kamu punya al-wala' dan barak kamu? Kamu menolak benda-benda bid'ah tadi. Tak, kita boleh bersatu dengan mereka, buat benda yang baik, buat program, kita bersama-sama ceramah. Pada sama dia orang pergi buat sembah kubur tadi. Kemudian kita kata tak apa, kita maafkan dia. Allah Ta'ala tak maafkan dia, kita maafkan dia. Rasulullah tak maafkan dia, kita maafkan dia. Ini kita kata kita kena faham masalah ni betul-betul. Akidah bukan benda yang kita boleh buat main-main. Jadi kita kata, hadis ni kata, bila kamu bertembung, kembali kepada Quran dan Rasul. Ikut kefahaman para sahabat. Seperti kata Imam Ahmad bin Hanbal, usulu sunnati innana at-tamassuk bima kana alaihi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usul sunnah, pokok ajaran sunnah ahli sunnah wal jamaah ialah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang di atas apa yang telah dipegang oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sama juga disebut oleh Lalikai, perkara sama juga disebut oleh ulama-ulama kita yang lain, ulama ahli sunnah yang lain, iaitu tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pegang. Kata Abu Hanifah, datang daripada Quran, kita terima. Datang daripada Nabi, terima. Datang daripada para sahabat, kita terima. Siapa kata? Abu Hanifah. Tapi tabi'in, kita tak, dia juga manusia, kita juga manusia, kata Abu Hanifah. Sebab dia generasi tu. Janganlah kita pula berkata Sufyan Ats-Tsauri, dia manusia, kita manusia. Itu lain lah. Sebab Abu Hanifah dah sama level dengan dia. Tapi nak ceritakan bahawa nampak poin ni adalah Al-Quran, Sunnah dan kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kan dia kata apa? Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maksudnya kalau betul beriman, pegang Quran dengan hadis. Dan demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Imam Bukhari, ni terakhir lah. Imam Bukhari, Muslim dan lain meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, andaikan aku hadapi apa yang lewat demi amalanku dalam haji ini sekarang, maka aku tentu tidak membawa haiwan sembelihan. Dan seandainya aku tidak membawa binatang sembelihan, tentu aku telah tahallul. Maksudnya tahallul umrah lah. Tahallul umrah kan. Jadi kalau lah aku tidak membawa binatang sembelihan, nescaya aku telah tahallul. Kenapa Nabi sebut tamattu'? Sebagai ulama' dia kata tamattu' tu lebih ringan, lebih mudah, betul tak? Sebab kalau larangan ihram lama, katakanlah dia apa, kalau pesawat apa haji apa? Pergi apa? SK apa? Pesawat tabung haji tu, K1. Apa istilah dia tu? Rombongan 1, rombongan 2 tu kan. Rombongan pertama tu 40 hari sebelum KT, KT1. Sahabat saya kena KT1. Menjelang haji dia dah lembik dah. Lama sangat duduk sana. Kalau dia buat haji ifrat macam mana tu? Macam mana? Daripada hari pertama tak boleh buka-buka ihram sampai. Sebab tu Nabi kata tamattu' tu lebih ringan. Maksudnya dah buat. Nampak kita baca poin bawah dulu. Dia kata kami berangkat ke Mina sedangkan zakar-zakar kami menitiskan mani. Maksudnya, ya kan? Maksudnya ialah dalam keadaan kalau dia tak tahallul, nak bersama dengan isteri tak boleh. Jangan lama lagi masa tu 40 hari tu. Dah berdua je, tak ada orang lain. Dalam bilik kita berdua je. Kalau ada kawan-kawan ke apa ke, boleh pergi melepak kedai kopi ke, pergi main bola ke, main golf ke apa ke. Lupalah benda tu. Kita berdua je, pergi semayang balik, pergi semayang balik, pergi semayang balik. Kan, betul tak? Tak ada benda lain. Nak pergi apa, Ben Daud dah banyak kali, tak lagi lalu Ben Daud, boring juga. Dah try semua air kat situ, dah try lah. Air coklat dah sudah, air dah sudah, air tu semua dah sudah lah. Kan? Air coklat kat Malaysia tak jual kan? Air macam-macam ada kat situ. Dah try habis dah.
Semua kedai makan Arab semua dah pergi dah. Apa nak buat lagi? Itu kita dah lama. Lepas Nabi SAW dia suruh buat tahallul, tamattu' tadi, supaya boleh tahallul. Lepas tu dia bebas untuk buat apa saja. Dia faham ni? The spirit. Memang sunnah macam tu. Kalau kita ada haji, bawa haji lebih afdal kita buat ifrad. Ini adalah lafaz Bukhari dalam hadis Aisyah. Lafaznya adalah hadis Jabir, lakukanlah apa yang aku perintahkan kepadamu. Seandainya aku tidak menuntun binatang sembelihan, tentu aku telah melakukan seperti apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Wallahu ta'ala a'lam. Cukuplah sekarang ni. Jadi kita faham poin ni ialah jangan halalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan tengok lagi hujah-hujah yang akan datang. Tajuk ni tajuk besar. Adakah maksudnya kalau kita patuh kepada pemerintah, maksudnya kita patuh dalam perkara yang menghalalkan yang haram? Kan? Katakanlah pemerintah wajibkan pegawai Jabatan Audit Negara pergi majlis DIPA, apa ke DIPA Bali, apa majlis Tepusam, kena ikut sekali kat belakang. Macam mana? Contohnya lah. Atau bersama-sama kena yisang, buat yisang. Ataupun sama-sama kena pergi dekat kubur tu, buat macam ni. Boleh ke? Tapi ada yang buat. Sebab pemimpin dia buat. Sama-sama. Saya kata sahabat saya ada yang masuk Islam daripada Buddha. Diorang pun tak buat bila mak diorang meninggal. Yang diorang ni sebab dapat political mileage, buat juga. Sama-sama. Sebab nak dapat, kalau tak kononnya menyokong. Tak ada politik dah ni. Masya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta. Sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Silakan. Ada soalan, silakan. Anda secara umum tak tanya nak jelaskan pasal masalah babi dengan anjing. Mazhab kita babi dan anjing basuh 7 kali. Mazhab kita babi dan anjing tersentuh apa-apa daripada babi dan anjing, sama ada bulunya, kulitnya, tulangnya dan segala keturunannya. Dalam kitab Syafi'i. Dengan segala keturunannya. Maksudnya keturunannya macam mana? Maksudnya apa? Babi campur kambing. Babing. Babing ni dia juga sentuh dia macam babi. Nampak tak? Anjing campur kucing, kahwin anjing campur kucing. Anjing, maksudnya dia anjing ni sama macam anjing. Sama juga. Itu mazhab kita. Ya. Maksudnya kalau kita sentuh badan dia tu. Yes, sama. Cuma ulama kata al-jafu bil jafi tuhurun bila khilaf. Kering sama kering suci tanpa khilaf. Maksudnya kering lah. Yakin kering lah. Tak nervous masa time tu apa semua. Kalau nervous tangan basah. Kalau nervous tangan basah terpegang anjing. Batal juga tangan kita ada peluh basah. Ni kalau confirm kering. Contohnya macam ni, kering. Kita pergi dekat Wan Utama, tak pasal ada tulis pig linen. Apa pig linen? Pig lining apa tak? Apa tu kita pun tengok, cantik lah kasut ni. Pig lining. Alamak. Tangan kita sejuk dalam aircon kan kering. Itu pun kering. Tak payah basuh je macam biasa je lah. Itu mazhab kita Syafi'i lah. Cuma kat sana ada pendapat lain juga yang mengatakan bahawa anjing tadi, hanya anjing yang dibasuh 7 kali. Itu pun ada beza lagi pendapat. Bukan semua anjing bahaya anjing, hanyalah air liur je. Ada sebagian kata air liur je saja najis, luar tak najis. Lepas tu setengah mazhab dia peluk-peluk anjing dia. Mazhab Abu Hanifah contohnya, dia kata yang najis tu hanyalah air liur. Waktu dia pergi, jiran saya orang Pakistan tu, pergi peluk, kata tak haram. Mana ada haram, dia kata. Dia peluk-peluk anjing dia, tapi air liur najis. Itu pendapat satu. Satu lagi pula dia kata air liur najis, badan najis, tapi najisnya badan tak sama macam najisnya air liur. Itu pendapat Imam Nawawi. Ya. Dan ada yang pendapat kata babi tu tak sama dengan anjing. Sebab Nabi kata anjing dibasuh 7 kali. Idza walal qalb fi ina'i ahadikum fatruhu.
Al-tuhur ina yahdikum idza walagal qalb yaghsiluhu sab'a marrat ulahuna biturab. Bersihnya bekas kamu bila dijilat anjing, kamu basuh 7 kali. Nabi kata jilat anjing, Nabi tak kata dijilat babi. Tapi ulama mazhab kita kata kalau anjing macam tu, babi lagi lah layak. Babi lagi hina daripada anjing. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut babi tu daging binatang yang tak boleh makan dagingnya. Jadi kalau ikutkan babi lagi teruk daripada anjing. Kita kata dapat ulama lah masalah tu. Tapi nak pegang mana ustaz? Kalau tak sampai lagi tajuk tu, tak masuk kelas fiqh, tak masuk kelas hadis, tak jumpa hadis tu, ambil dulu pendapat Syafi'i yang awal. Betul ulama kata at-taqlid, kena taklid. Kalau kita orang awam yang tak mampu tengok kepada dalil, tak tahu dalil, kita kena taklid. Dan ni kita taklid dulu. Kalau kita dah tengok dalil, dah buka, ini kita belajar kitab Umdatul Ahkam, kita bincang dengan hadis ni. Atau kalau masuk kelas Ustaz Ali, masuk kelas ni bab najis, bincang hadis apa semua. Oh, sebab ni lah dia. Sudah saya yakin sebab ada dalil ni, hujah lagi kuat, maka kita pegang. Itu tak apa. Tapi setakat ni kita pegang dulu. Sebab kita tak nak orang lompat dari satu taklid ke taklid yang lain. Mula saya taklid Syafi'i, sekarang saya taklid Ustaz Yunuh pula. Boleh. Ustaz Yunuh kata boleh. Dalilnya kan dia kata Imam Syafi'i Ustaz Yunuh siapa lagi hebat? Habislah. Tapi bukan pendapat saya. Ada pendapat ulama yang lain juga masalah. Imam Nawawi rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Maliki apa semua, mereka berbeza pendapat dalam masalah ni. Lepas tu kita tengok dalil hujah, baru kita bersetuju. Kata Imam Abu Hanifah, tak halal bagi seorang mengambil pendapatku melainkan dia tahu daripada mana aku dapat pendapat tersebut. Ya, faham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada selesai. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.